Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali bersama aku dalam Muiz Channel. Dalam video kali ni, aku nak borak tentang antara penyebab yang akan menyebabkan berlakunya Perang Shinobi yang kelima. Kita tahu Perang Shinobi ni adalah satu perang yang sangat besar yang telah berlaku beberapa tahun yang lalu, seperti Perang Shinobi yang pertama, kedua, ketiga dan juga yang keempat. Dan dalam anime Boruto Naruto The Next Generation, kita mesti tertanya-tanya apakah penyebab yang akan menyebab berlakunya Perang Shinobi yang kelima. Disebabkan sebelum ni pada anime Naruto kita disajikan dengan beberapa peperangan yang mana setiap kali peperangan itu berlaku mestilah penyebab dia yang sangat besar. Tapi sebelum aku mulakan video ni, kepada korang yang baru sampai dekat channel aku, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe, and hopefully korang dapat bantu aku untuk achieve 4K subscribers. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan bantuan daripada korang, kita akan berjaya untuk mencapai angka tersebut. Dan kepada yang dah lama subscribe, terima kasih aku ucapkan. Tanpa melengahkan masa, let's proceed with the content. Seperti yang aku cakap di awal video tadi, kita nak borak tentang apakah penyebab-penyebab yang sangat besar ataupun yang sangat logik yang boleh menimbulkan ataupun mencetuskan peperangan Shinobi yang kelima. Tapi sebelum kita terus kepada teori ataupun perkara yang kita akan cakap tentang berlakunya peperangan Shinobi yang kelima, kita nak borak sikit ataupun kita nak recap bagaimana boleh tercetusnya keempat-empat perang Shinobi pada sebelum ini pada era anime Naruto. Peperangan pertama hingga keempat. Peperangan pertama kita disajikan dengan tim Tobirama versus Kingaku dan Gingaku. Dan ketika peperangan pertama ini berlaku, kita kehilangan Hokage yang kedua kita, yakni Tobirama Senju. Dan ketika itu juga Tobirama telah mewariskan pangkat Hokage dia kepada Hiruzen Sarutobi. Waktu berlakunya peperangan Shinobi yang pertama ini disebabkan kumpulan Gingaku dan Gingaku tak berpuas hati dengan diorang punya kampung hendak berbaik dengan Konoha. Mereka menyerang hendak pasukan Tobirama dan juga anak buah dia supaya hubungan politik antara negara diorang dan negara Konoha tidak terjadi. Peperangan Shinobi yang kedua adalah antara Hanzo Salamander versus trio Sannin Legendary, yakni daripada Jiraiya, Orochimaru dan juga Tsunade. Hanzo the Salamander seperti yang kita kenal sebelum ni, dia adalah penyebab kepada kematian Akatsuki, which is Yahiko, dan secara tak langsung telah merubah diri Yahiko kepada Pain aka Nagato. Dan waktu peperangan Shinobi yang kedua ini jugalah bapa kepada Kakashi mendapat nama si Taring Putih, yakni Hatake Sakumo. Next peperangan Shinobi yang ketiga, pertarungan antara Namikaze Minato yakni bapa Naruto melawan 1000 Shinobi. Dan ketika momen inilah Namikaze Minato mendapat gelaran si Kilat Kuning disebabkan kelajuan dia yang terlampau laju dan kekuatannya yang terlampau dahsyat sampai berjaya mengalahkan 1000 Shinobi sekaligus. Kelajuan Hiroshi Minato sangatlah laju sampai Raikage A memuji kelajuan Minato boleh setara ataupun lebih daripadanya. Peperangan Shinobi yang keempat yang kita dapat tengok pada anime Naruto, yakni peperangan yang tersangat gempak pada kita, itu disebabkan Uchiha Obito dan Kabuto melawan 5 kampung terdiri daripada Konohagakure, Iwagakure, Kumogakure, Amegakure dan Tsunagakure. Uchiha Obito dan Yakushi Kabuto telah mengidentensikan beberapa Shinobi yang dulu untuk membantu mereka dalam menewaskan 5 kampung tersebut. Selesai keempat-empat peperangan yang telah berlaku dan apa punca cetusnya segala peperangan tersebut, kini kita terus kepada penyebab ataupun teori dan juga faktor-faktor berlakunya perang Shinobi yang kelima. Penyebab yang pertama, berkemungkinan Code dan Eda akan bekerjasama dalam mencetuskan peperangan Shinobi yang kelima. Seperti yang kita tengok pada chapter 56 dan 57, kita nampak Code adalah orang yang sangat menjanjung terhadap Otsutsuki Inishiki. Inshiki telah meninggalkan wasiat kepada dia supaya dia mengalahkan semua orang yang telah mengkhianatinya
dan menyuruh Code untuk menangkap Kawaki ataupun Boruto dan memberi makan kepada Jubi ekor 10 yang berada di dalam dimensi Otsutsuki. Manakala Eda adalah satu cyborg yang sangat lama usianya dan dia mempunyai kelebihan mengetahui tentang segala selok-belok dalam dunia shinobi. So berkemungkinan mereka akan bekerjasama dalam mencetuskan peperangan shinobi yang kelima. Seperti yang kita tahu, Code adalah orang yang sangat menyanjung tinggi terhadap Inshiki Otsutsuki. So lepas Inshiki mati, dia berjanji untuk membalas dendam atas kematian Inshiki. Dan Code ini seseorang yang sangat teliti, which is dia nak buat perancangan tu dia rancang betul-betul supaya perkara tersebut jadi dengan tepat dan jelas. Yang kedua, berlakunya perang shinobi yang kelima adalah disebabkan Amado. Ya, sekarang kita nampak Amado telah berpihak kepada Konoha, tetapi di chapter baru-baru ni kita nampak ya Amado sudah sikit-sikit menampakkan muslihat sebenar dia. Amado berkemungkinan dia boleh berkhianat kepada Konoha sebab dia dah mempunyai maklumat daripada Kara dan sekarang dia duduk kepada Konoha. Jadi identiti Amado sampai sekarang kita tak dapat tahu apa sebenarnya agenda dia sebab dalam chapter yang baru-baru ni kita diperlihatkan dengan dia hendak menanam segel karma kepada Kawaki. So tersangatlah bahaya, tersangatlah identiti rahsia. Dan kita kena ingat setiap kali berlakunya peperangan shinobi yang pertama sehingga yang keempat adalah disebabkan individu-individu yang tak berapa berpengaruh. Kenapa aku cakap macam ni? Kita boleh tengok waktu peperangan shinobi yang keempat berlaku disebabkan olah Yakushi Kabuto dan juga Uchiha Obito, which is bukanlah orang yang daripada awal yang menonjol yang tersangat-sangat. Diorang ni macam slow-slow je dan mempunyai agenda masing-masing. Macam Obito, kita tengok dia, kita tak tahu siapa karakter dia. Last kali baru kita tahu Obito. Macam tu juga dengan Kabuto, mula-mula menjadi orang kanan kepada Orochimaru dan tup-tup dia adalah perancang kepada mulanya perang shinobi yang keempat. Dan kita kena ingat Amado ni dia punya otak memang sangat pandai, sangat genius. So tak mustahil untuk dia melakukan perkara yang luar daripada jangkaan. Yang ketiga, kemungkinan para shinobi akan berlawan dengan God. God ni tak adalah maksud makna kata Tuhan, makna kata seorang yang sangat kuat, yang lebih kuat daripada Kaguya Otsutsuki. Boleh jadi musuh yang baru tersangat kuat, boleh jadi Code atau Eda ataupun orang yang lain. Sebab Naruto dan Sasuke sendiri ada admit yang musuh kali ni jauh lebih kuat berbanding pada zaman mereka dulu. So mahu ataupun tidak, mereka mesti berlatih dan bersedia dengan sepenuhnya untuk menghadapi segala musuh-musuh yang akan datang menyerang dunia shinobi. Cuma apa yang kita nampak sekarang ni, musuh yang kita nampak seperti Eda, Code dan juga adik Eda which is Daemon yang baru sahaja muncul pada chapter baru-baru ni. So kita tak berapa nak tahulah siapa yang betul-betul kuat yang mampu mengalahkan dunia shinobi. Watak-watak tu ada, cuma kalau kita nak kata dia ke itu belum lagi lah. Tetapi yang yakinnya mereka akan berlawan dengan musuh yang sangat-sangat kuat, jauh berbeza pada zaman anime Naruto dahulu. Terakhir, berkemungkinan mereka akan berlawan dengan ketua Otsutsuki. Yes, memang seperti yang kita tahu Otsutsuki Inishiki dah mati. Tapi tak pelik ke? Takkanlah cerita Otsutsuki ni sampai sini saja. Kaguya kena segel, Momoshiki mati, Urashiki macam itu, Kinshiki kena telan, tu Toneri macam itu. Lepas tu Inshiki kalah dan aku percaya sangat mesti akan ada lagi tentang Otsutsuki ini. So tak mustahil mereka akan berlawan dengan ketua Otsutsuki itu sendiri ataupun para Otsutsuki yang lain datang ke bumi untuk berlawan dengan para shinobi. Sebab para shinobi dah banyak dah mengalahkan bangsa-bangsa daripada mereka which is Kaguya Otsutsuki, Momoshiki Otsutsuki dan juga Inshiki Otsutsuki. So perkara tu tak mustahil sebab takkan dia nak buat cerita tu tergantung macam tu je. Macam Otsutsuki Inshiki kalah dah. Pelik kan? Mesti kita pelik macam takkan habis kat sini je Otsutsuki yang lain. So berkemungkinan besar ketua mereka akan datang ataupun bangsa-bangsa mereka akan datang dan menyebabkan peperangan shinobi yang kelima. So aku rasa video aku sampai sini saja. Maaf kalau ada salah info ataupun kurang. Sekiranya korang ada apa-apa pendapat yang lebih bagus, apa yang korang tahu tentang penyebab ataupun korang ada teori sendiri, korang boleh utarakan di ruangan komen. So sekian daripada aku. Jangan lupa like, share and subscribe. Kita bertemu lagi di video lain di lain hari dan waktu. Sekian, Assalamualaikum.